Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada malam ini untuk kita berbicara berkaitan dengan tajwid Al-Quran dan juga kita terus kepada talaqi Al-Quran insya-Allah pada malam ini surah Quraisy. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan gunakan buku ini, Tajwid Qurani serta aplikasi teknologi dan spektrogram Al-Quran. Kita akan sambung perkongsian kita pada sebelum ni kita dah tengok berkaitan dengan sifat makhraj huruf. Kita dah tengok pada perkongsian yang lepas, kita dah tengok makhraj huruf, start daripada makhraj yang umum sehinggalah makhraj yang khusus. Bagi yang terlepas boleh tengok dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram. Kemudiannya yang kedua, bagi pembelajaran perkongsian tajwid pada hari ini ialah berkaitan dengan sifat huruf insya-Allah. Jadi bagi siapa yang ada buku ni, boleh buka pada muka surat yang ke, sekejap saya tengok bagi yang ada buku ni boleh buka pada muka surat yang ke 27. Muka surat 27 okey. Bagi yang ada buku ni boleh buka pada muka surat yang ke-27 insya-Allah. Kita belajar tentang sifat huruf. Dan juga bagi yang berkelapangan, boleh tengok kod QR yang ada dalam buku, scan dan juga dengar. Ada video yang disampaikan oleh penulis. Jadi kat situ boleh tengok secara spesifik lah. Kita dengar apa yang berkaitan dengan topik bab ini. Apa yang ada pada bab ini dinyatakan dalam video itulah. Cumanya pada kelas ini ialah lebih kepada kelas untuk kita detailkan satu persatu topik dan juga subtopik bab dan juga talaqi Al-Quran. Untuk pengetahuan, kita dah berada pada surah Quraisy pada hari ini insya-Allah. Kita dah mula daripada surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, kita naik sikit-sikit sehinggalah pada surah Quraisy pada malam ini. Okey, boleh buka pada muka surat yang ke-27 untuk sifat huruf. Okey, pembelajaran sifat huruf ni pembelajaran yang penting. Sebab apa? Sebab tanpa belajar sifat huruf maka ia akan tidak sempurna sebutan pembelajaran teori seseorang itu. Sebab itu penting untuk kita mempelajari sifat huruf. Sebelum ni mungkin dah belajar makhraj huruf, tetapi sifat huruf ramai yang tidak familiar, ramai yang tidak tahu. Dan juga nak menguasai sifat huruf ini juga bukanlah perkara yang mudah. Ia perkara yang sukar juga, tetapi tidak mustahil. Baik, okey, kita tengok satu persatu muka surat 25. Okey. Untuk pengenalan, bahagian ini membincangkan tentang sifat huruf dalam Al-Quran serta pecahan-pecahan sifat huruf secara teori yang penting untuk difahami. Tujuan kursus ini adalah memberikan pengetahuan teoretikal dalam bacaan Al-Quran khususnya tentang sifat huruf serta mengaplikasikannya dalam bacaan individu. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti kuliah, talaqi, musyafah dan tadarus. Jadi ni kuliah lah kita panggil ni. Saya bagi lecture, itu ialah kuliah. Baik. Talaqi, musyafah ialah kita baca sekejap lagi. Tadarus ialah sekiranya kita dalam satu kumpulan, kita baca dengan satu sama lain. Okey. Okey, ni kod QR. Kalau ada masa boleh dengar. Okey. Ada masa boleh dengar. Okey, muka surat 28. Apa yang ada pada sifat huruf Perbincangan sifat huruf kebiasaannya diletakkan selepas perbincangan makhraj huruf bagi melengkapkan kefahaman terhadap sebutan huruf secara praktikal. Bahagian ini akan menjelaskan sifat-sifat huruf yang terdapat pada semua huruf Al-Quran. Okey, jarang bahagian sifat huruf ini diletak di hadapan daripada makhraj huruf. Jadi kebiasaannya, saya nak beritahu di sini bahawa
kebiasaannya akan diletakkan pada lepas daripada makhraj huruf. Jadi lepas daripada makhraj huruf barulah ada sifat huruf. Tidak ada belajar sifat huruf dulu lepas tu baru makhraj huruf, tidak. Dan juga rata-rata apabila orang yang belajar sifat huruf ni, bacaannya akan lebih halus, lebih cantik, lebih tepat berbanding dengan orang yang tidak belajar sifat huruf. Jadi itu saya beritahu, pembelajaran sifat huruf ni pembelajaran yang penting sebab dia berkait dengan makhraj huruf. Contohnya, seorang tu dia belajar tentang makhraj huruf. Makhraj ialah tempat keluar huruf. Tetapi kalau dia tidak belajar tentang sifat huruf, maka ia tidak tahu bagaimana ciri-ciri huruf. Contohnya huruf tu ada pantulan, huruf tu ada qalqalah. Tetapi oleh kerana dia tak belajar, maka dia tak tahu bagaimana jenis pantulan. Apakah tahap pantulan? Ada qalqalah kubra, sughra, wusta dan sebagainya. Baik, pada pembelajaran sifat huruf inilah yang menjelaskan satu persatu ciri-ciri yang ada pada huruf-huruf Al-Quran. Baik, semua boleh tengok pada definisi. Okey, dari sudut bahasa, okey, sifat adalah suatu keadaan sama ada dapat dilihat seperti putih, merah, hitam atau tidak dapat dilihat seperti ilmu, amanah dan sebagainya. Okey, ini ialah sifat dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah, ia bererti ciri-ciri tertentu yang terdapat pada suatu huruf ketika menyebutnya seperti tebal dan nipis, tinggi dan rendah, menghembuskan angin dan tidak, kuat dan lemah dan sebagainya. Okey, ini ialah ciri-ciri tertentu bagi huruf. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang nipis. Pada pembelajaran sifat huruf kita akan tengok satu persatu. Kalau pembelajaran tentang makhraj huruf, ia tidak dapat dilihat secara khusus. Ia hanya dilihat secara general, huruf ni kena tebal, kan? Tetapi kalau pada sifat huruf, kita akan tengok secara khusus bagaimana kaedah tebal, apakah ciri-ciri tebal, apakah kaedah nipis dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan lagi pembahagian. Secara umumnya, terdapat dua bahagian utama dalam sifat huruf, iaitu sifat lazimah, dalam kurungan saya buat sifat yang kekal, dan sifat aridah, sifat yang berubah-ubah. Sifat lazimah kemudiannya dapat dibagi kepada dua bahagian, iaitu sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi sifat tunggal lah. Baik, Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus kepada saya. Nak tulis pun boleh, nak unmute mic pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita belajar biar faham. Okey. Jadi pembahagian pertama dia kata ada dua. Yang pertama ialah sifat lazimah yang kekal. Yang kedua ialah sifat aridah, dia boleh berubah-ubah. Jadi sifat lazimah ni kekal, sifat yang tetap, yang akan ada, yang wajib ada pada satu-satu huruf. Dan juga dia ada banyak. Dia bukannya seperti makhraj. Kalau makhraj, satu huruf, satu tempat. Satu huruf, satu makhraj. Tetapi kalau sifat, satu huruf dia ada banyak sifatnya. Jadi sifat yang kekal ada banyak. Manakala sifat aridah, sifat yang berubah, dia tidak terlalu banyak sangat. Okey. Contohnya huruf ra, dia boleh tebal, boleh nipis, kan? Itu sifat yang mendatang lah, yang berubah-ubah. Okey, baik. Okey, kita tengok sifat lazimah dulu. Sifat lazimah pula terbagi kepada dua. Okey, yang pertama sifat yang ada lawan. Okey, dia ada pasangan dia. Yang kedua sifat yang tidak mempunyai lawan, iaitu tunggal. Terdapat 5 sifat berlawanan yang mempunyai pasangan berlawanan masing-masing. Seperti contoh, al-hamsu, lawannya al-jahru. Dan asyiddatu, lawannya al-rakhawah. Manakala bagi sifat tunggal, terdapat 7 sifat seperti sebagai contoh, qalqalah dan at-tafasyi. Ini kita akan tengoklah. Jadi ini saya bagi contoh sahaja, iaitu sifat lazimah. Dia boleh jadi dia ada berlawanan, ada dua, ada pasangan dia. Manakala kalau sifat tunggal, dia tidak ada pasangan, dia kekal pada satu sahaja. Okey, baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah sifat huruf kekal, yakni mempunyai lawan. Ini sifat huruf lazimah. Tadi kan tengok kat atas. Kalau ada pen, ada pensel, boleh bulatkan ni, lazimah.
Satu lagi aridah. Boleh semua? Kalau ada pensel boleh bulatkan. Sifat lazimah, sifat aridah. Okey, lazimah apa dia? Sifat lazimah ialah yang kekal. Ini dia. Sifat huruf yang kekal. Dia ada dua bahagian. Satu ada lawan, satu tidak ada lawan. Satu yang tunggal. Jadi kita akan tengok yang mempunyai lawan dulu pada malam ini insya-Allah. Terdapat 10 sifat berlawanan di bawah sifat lazimah. Okey, dia kata terdapat 10 sifat berlawanan bagi sifat lazimah. Al-hamsu lawan dia ialah al-jahru. Asyiddatu lawan dia ialah ar-rakhawah. Al-isti'la lawan dia ialah al-istifal. Al-itbaq lawan dia ialah al-infitah. Yang terakhir al-idlaq lawan dia ialah al-ismat. Baik Okey, tengok yang pertama dulu, al-hamsu. Dalam setengah kitab dia disebut al-hamas. Al-hams pun betul, al-hamsu pun betul, tak ada masalah. Apa maksud al-hamsu? Apa maksud hamas? Dari segi bahasa adalah suara yang disembunyikan ataupun disamarkan. Maknanya dia sebut slow. Hamas ni sembunyi. Cara pengucapannya mengeluarkan nafas ketika melafazkan huruf. Sifat hams ini dapat dikesan dengan adanya udara yang dilepaskan tanpa sekatan, sama ada ketika berbaris ataupun mati. Namun pada keadaan berbaris mati kesannya adalah lebih ketara. Okey, jelas Hamas ialah apabila kita sebut huruf ni ia akan keluar udara. Jadi kalau siapa-siapa yang sebut huruf hamas tapi tidak keluar udara, maka itu kurang tepat ataupun salah. Sebab itu kena berhati-hati. Okey, tengok. Terdapat 10 huruf bersifat hamas dikelompokkan dalam lafaz fahathahu syakhsun sakat. Kalau ada pensel, saya minta untuk gariskan. Kalau ada pensel, saya minta untuk gariskan. Kena ingat. Kalau boleh ingat, alhamdulillah. Kalau tak boleh ingat, tak apalah. Fahathahu syakhsun sakat. Ada berapa huruf? Ada 10. Yang pertama fa, yang kedua ha, yang ketiga ta, yang keempat ha, yang kelima shin, yang keenam kha, ketujuh sad, ke-8 sin, ke-9 kaf, ke-10 ta. Jadi fahathahu syakhsun sakat. Nak baca fahathuhu pun boleh, fahattahu pun boleh. Ini ialah rumus untuk mudah ingat. Untuk mudah ingat. Macam rumus-rumus lah. Macam kita belajar matematik kan. Ada rumus-rumus untuk kita ingat sifir. Ada rumus untuk kita tahu bagaimana formula algebra. Contohnya. Jadi ini ialah rumus. Jadi kalau sifat hamas, dia ada 10 huruf. Maka hurufnya terangkum dalam rangkai kata fahathahu syakhsun sakat. Okey. Okey, tengok. Yang pertama ialah huruf fa. Okey. Kalau kita boleh sebut dengan huruf fa, letakkan tangan di depan bibir. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Keluar tak udara? Keluar. Kita matikan dia. Af. Dia akan lebih kuat udaranya. Bagi siapa-siapa yang sebut huruf fa tetapi tidak keluar udara, maka itu sebenarnya salah. Sepanjang pengalaman saya mengajar Quran, ada beberapa pelajar, peserta yang tidak mengeluarkan udara. Contohnya dia baca qad aflahal mu'minun. Dia tertukar huruf fa dengan huruf pa. Fi qulubihim. Ini biasanya orang yang veteran lah. Orang yang veteran biasanya kadang dia tertukar huruf fa dan juga huruf pa. Sepatutnya fi qulubihim, dia baca fi qulubihim. Sepatutnya fi qulubihim. Boleh Jadi lepas ni kena ingat fa kena sebut dengan udara terlepas. Apa nama sifat dia? Al-hamsu ataupun hamas ataupun hams. Betul semualah. Baik, yang kedua ialah huruf ha, hi, hu. Baik. Sebutan huruf ha pula ialah di mana? Di tengah leher. Okey. Kalau dalam pelajar saya sebut ini ialah ha pedas. Kalau ha pedas bagaimana orang sebut? Tu ha pedas. Ini leher kita.
kita sempitkan bahagian tengah leher. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Tu ha yang betul lah. Ha pedas. Contohnya, Ahmad. Letak tangan di depan, sebut Ahmad. Keluar tak udara? Kalau keluar udara, maka itu betul. Okey, yang ketiga huruf ta, ti, su. As. Keluar tak udara? Udara akan keluar ikut tepi. Tepi lidah. Kalau siapa-siapa ada di skrin, boleh tengok di skrin saya punya lidah. Saya akan kenakan hujung lidah dengan gigi atas. Ta, ti, tu. Okey. Ta, ti, tu. Boleh. Baik. Itu ialah huruf ta. Seterusnya huruf he, ha, hi, hu. Yang ni jangan sempitkan tengah lidah. Ha, hi, hu. Ihdina. Cuba kita tengok bacaan suratul Fatihah. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ihdina. Ada setengah peserta pelajar dia baca ihdina. Ihdina. Maka itu sebenarnya salah. Bukan dia ha, lelah. Kalau siapa belajar dengan saya sebut ha ini ialah ha lelah. Boleh Okey, seterusnya ialah shin. Sha, shi, shu. Okey, matikan dia. Ash. Keluar tak udara? Keluar. Ash. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu. Contohlah, contoh boleh Kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan Nazirul ke, Fadilah, Pok Lang ke, ada soalan boleh tanya saya terus. Kalau tak faham lah. Kalau faham, alhamdulillah. Okey, next ialah huruf kha, khi, khu, dia keluar tapi dia leher. Kha ialah huruf halqiyah. Keluar daripada leher. Dia keluar udara tapi tidak banyak. Sebab kita akan sempitkan di bahagian atas leher. Boleh ladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Boleh Okey, next ialah huruf sad. Sa, si, su. Sa, si, su. Okey, ni ramai antara pembaca yang tidak mengeluarkan udara apabila huruf sad itu mati. Contohnya ihdinas. Nampak tak? Sa tu mati dan juga ada sabdu. Ihdinas sira. Sepatutnya kena bunyi udara yang keluar. Boleh Sa, si, su. Boleh Okey, next shin. Sin. Sa, si, su. Kalau huruf sin ni saya suka sebut secara senyum. Sa, si, su. Kalau siapa sebut dengan tidak senyum, dia akan cenderung kepada huruf sad. Sa, si, su. Jadi kurang tepat. Sa, si, su. Bismillah. Kalau bacaan bismillah, bis. Boleh Sa, si, su, bis. Assalamualaikum. Kita bagi salam. Assalamualaikum. Okey, kaf boleh. Kaf kakiku ak. Allahu akbar. Kaf kita angkat takbir kan. Allahu akbar. Ada udara keluar walaupun tidak banyak. Dia bukan suara tetapi dia ialah udara. Siapa yang sebut suara Allahu akbar, itu ialah salah. Okey, saya ulang sekali lagi Huruf kaf disebut dengan udara yang sedikit saja keluar. Kakiku ak. Yastakbirun. Sikit saja. Jangan suara. Kalau suara itu ialah qalqalah. Contoh Allahu akbar. Wahum la yastakbirun. Itu ialah qalqalah, maka salah dan juga tidak tepat.
Okey, next ialah huruf ta, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Okey, kat mana sebutan huruf ta yang tepat itu hujung lidah bertemu dengan belakang gigi atas. Saya ulang sekali lagi, sebutan huruf ta yang tepat ialah hujung lidah bertemu dengan belakang gigi atas. Ta, ti, tu. Kalau kita matikan dia, at. Dia bunyi udara yang terlepas. At. Tapi tak banyaklah, sedikit sahaja. Okey, boleh faham semua Al-hamas, al-hamsu ada 10 huruf terhimpun dalam rangkai kata fahattahu syakhsun sakat. Fahattahu syakhsun sakat. Ini 10 huruf. Lawan kepada al-hamsu ialah al-jahru. Al-jahru dari segi bahasa jelas, terang dan nyata. Cara pengucapannya ialah jelas, terang dan tertahan nafas ketika melafazkan hurufnya. Hurufnya ada berapa? 18 huruf. Baki kepada huruf apa dia? Hamas. Huruf hamas ada 10. Okey, baki kepada 10 huruf ni ialah 18. Huruf hijaiyah ada 28. Ada kata 29, ada kata 30, letak tepi yang tu. Okey, kita letak 28. Jadi 28 tolak 10, baki ialah 18. 18 secara automatik ialah sifat al-jahru. Sifat apa dia? Al-jahru. Boleh caranya ialah sebutan yang jelas, tidak ada udara yang terlepas. Tidak ada udara yang terlepas. Apa dia huruf dia? Ba, jim, dal, zal, ra, zai, dha, ta, dha, ain, ghin, qaf, lam, mim, nun, waw, ya, hamzah. Tidak ada huruf-huruf yang terlepas udara. Semuanya udara tertahan. Ab, ab, aj, ad, al, ar, az, al, dan sebagainya lah. Okey, perbandingan. Okey, perbandingan antara al-hamsu berlawanan dengan al-jahru. Bila sifat al-hamsu mengeluarkan nafas bersama pengucapan huruf, sebaliknya al-jahru menahan nafas ketika pengucapan huruf-hurufnya. Okey. Jadi kat sini jelaslah kita dua sifat yang lazimah. Okey, dua sifat lazimah iaitu al-hamsu, hamas ataupun al-jahru ataupun al-jahar. Biasanya sebut jaharah. Jahar lawan dia hamas. Hamas lawan dia jahar. Dia berkaitan dengan tema apa? Tema nafas. Sama ada nafas itu berlalu ataupun nafas tersekat. Apakah huruf-hurufnya? Ada 10. Fahattahu syakhsun sakat. Selain daripada itu ialah sifat al-jahar ataupun al-jahru. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sahaja pada malam ni untuk teori ni. Pada minggu depan kita akan tengok sifat yang ketiga dan keempat insya-Allah. Okey, untuk sekarang ada apa-apa soalan untuk ni? Kalau tak ada soalan, kita terus kepada talaqi Al-Quran lah. Iaitu surah Quraisy. Okey, boleh buka Al-Quran semua. Kita ada masa lagi 7, 8, 9, 10, 3 minit sahaja. Kita ada 3 minit sahaja. Boleh buka Al-Quran surah Quraisy. Okey. Boleh buka Quran. Kita akan talaki surah Quraisy. Moga-moga kita talaki ni dapatlah sedikit sebanyak pahala dan juga keberkatan dalam kita membaca Al-Quran insya-Allah. Okey, dah bersedia? Kalau dah bersedia, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita. Macam biasa, saya akan baca. Kemudiannya yang ada di rumah boleh baca sendirilah. Yang ada di rumah boleh baca sendiri. Baca dengan betul, sama ada dalam hati ke, kalau yang tak boleh semayang ke, ataupun kalau yang boleh mengaji boleh baca secara jelas, iaitu surah Quraisy. Okey, baik. Okey. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sekali lagi, okey, boleh ulang bersama dengan saya di rumah. Kejap lagi kalau siapa nak baca boleh unmute-kan mic dan juga baca surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Okey semua, itu ialah bacaan surah Quraisy. Kalau nak sambung, kalau keadaan yang tergesa-gesa, contohnya saya nak kejar flight, ada meeting di Kuala Lumpur. Jadi saya pun baca dalam rakaat pertama surah Al-Fatihah dan juga surah Quraisy dengan laju. Jadi saya akan wasalkan dia. Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Saya sambungkan dia. Hidupkan baris huruf akhir, sambung dengan baris huruf yang kedua. Kalau ayat kedua ketiga إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Kalau nak sambung Kalau nak sambung ayat ketiga keempat فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kalau nak sambung lagi, saya nak baca laju, saya nak mengulang Quran, nak habiskan 2 juzuk satu hari. Saya sambung dengan bismillah bawah tu. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Nampak tak? Jadi bagi orang yang nak cepat, kena hidupkan baris huruf akhir. Jangan mati seperti saktah. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falya'budu rabb hadzal bait. Itu saktah. Dia tidak ambil nafas baru, hukumnya salah. Kalau sengaja berdosa, tidak sengaja dimaafkan. Boleh Okey, baik. Ada siapa yang nak baca? Nazirul ada? Nazirul? Boleh. Okey, boleh Nazirul. Okey, cuba baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Fatahallahu alaik. Okey, cantik tajwid, cantik, panjang, pendek, dengung. Kalau ikut Quran ni, yang merah itu panjang, yang hijau itu dengung. 2 harakat. Okey, cantik Nazirul, terima kasih. Lagi siapa nak baca lagi? Potlang ada? Ada Ustaz. Okey, Potlang nak cuba baca? Orang cuba Ustaz ya. Ya, boleh insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Terima kasih, Okey, Ustaz. fatahallahu alaik. Terima kasih Pok Lang Ya Allah. bacaan yang baik. Pok Lang, saya nak tanya sikit boleh? Macam mana, Ustaz? Nak tanya sikit boleh Boleh, Ustaz. Okey, Pok Lang baca Quraisy. Huruf Shin ni ada udara keluar kan? Huruf Ta pun hadzal bait ada udara yang keluar. Betul, Ustaz. Khauf Fa pun ada udara yang keluar. Boleh tahu tak apa sifat yang memberitahu bahawa udara itu keluar pada ketiga huruf ni? Sifat hamas, Ustaz. Okey, baik, tepat sekali. Terima kasih Pok Lang. Sifat Terima kasih, Ustaz. hamas. Satu lagi soalan Pok Lang, boleh? Boleh, Ustaz. Okey. Okey, Biar hadiah ni, Ustaz. apakah hukum pada asyita ini? Hukumnya. Tahu tak? InsyaAllah, Ustaz. Mak wajib mutasil. Wah, mak wajib mutasil. Soalan yang terakhir Pok Lang, oleh kerana Pok Lang cemerlang ni, saya tanya satu last . Okey. Quraisy, bait dengan khauf, apakah nama hukum pada tiga ni? Maklin, Ustaz. Tepat sekali. Kalau setengah buku kata maklin arid lis sukun. Maklin arid li sukun. Maklin saja pun betul dah. Cumanya setengah buku kata maklin arid lis sukun. Dia maklin tetapi oleh kerana dia duduk di akhir maka ada arid lis sukun. Arid lis sukun ni maksudnya dia akan membuatkan huruf itu mati secara mendatang. Shin akan mati, ta akan mati, fa akan mati. Jadi lepas ni kalau Pok Lang nampak sahaja huruf ni di belakang, wakaf, dia ada lid, maka nama dia maklin arid li sukun. Okay. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pok Lang. Okey, ada yang nak baca lagi? Adi, siapa lagi nak baca ke tak ada dah? Noliza nak baca kot. Noliza ada ke? Tak ada. Tak bersedia lagi. Minta maaf Pok Lang. Lain kali ya. Okay, next time. Okay, next time. Kalau nak baca boleh tak ada masalah. Kita sama-sama baca, baiki. Okay, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kita dah lewat 6 minit dah ni. Terima kasih atas kesudian semua. Perkongsian yang sangat ringkas, saya kira setengah jam. Moga-moga bermanfaat dan juga kita sampai kepada orang yang lain insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Pok Lang.